Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pengajian kitab Syama'il Syarifah yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti, yang disusun Imam Suyuti rahmatullah alaih, daripada kitab asal beliau, iaitu kitab Al-Jami'us Shaghir. Malam ni kita sambung hadis yang ke-93. Malam ni kita sambung hadis yang ke-93 daripada kitab Syama'ilus Syarifah ni. Hadisnya kalau kita kira dari mula, iaitu kalau kita kira daripada awal kitab, iaitu hadis nombor 6562. 5662. Maaf. 6562. 6562. 6562. Hadis nombor, kalau kita kira daripada awal Syama'il Syarifah, hadisnya nombor 93. Kalau kita kira daripada awal kitab asal, hadisnya nombor 6562. Okey. Hadis tu Kana sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi qamisan aw imamatan aw ridaan, thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim an Abi Sa'idin al-Khudri an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu. Kemudian sadha tu iaitu memberi makna sahih. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda istajadda thauban, apabila baginda baginda mendapati baju baru. Apabila baginda mendapati baju baru, istajadda tu makna mendapati baru. Thauban pakaian, baju. Apabila baginda mendapati baju baru, sammahu bismihi, baginda akan menyebutkan nama baju itu. Apa dia? Qamis, au imamah, ataupun serban, au rida, ataupun rida. Thumma yaqulu, kuna baginda sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya, apa terjemahan doa tu? Wahai Allah, lakal hamdu, hanya kepadamu segala pujian. Anta kasautanihi, kau telah memakaikan kepadaku akan dia. Kau telah memakaikan akanku akan dia. Mana kau telah memberi
kau telah memberikan pakaian ini kepadaku. Anta kasautani itu kau telah memberikan pakaian ini kepadaku, atau kau telah memakaikan aku pakaian ini. As'aluka min khairihi, aku memohon kepada engkau, min khairihi, daripada kebaikan pakaian ini, wa khairi ma suni'alah, dan daripada kebaikan apa yang dibuat bagi pakaian ini. Maknanya kebaikan apa yang dibuat pakaian ini untuk kebaikan tersebut. Wa a'udzubika min syarri, dan aku berlindung kepada engkau daripada keburukan pakaian ini, wa syarri ma suni'alah, dan daripada keburukan apa yang pakaian ini dibuat untuk keburukan tersebut. Okey, hadis ni riwayat Hamim. Hamim tu maknanya Imam Ahmad. Riwayat Ahmad. Dal maknanya Abu Daud. Ta Tirmizi. Kemudian kaf Hakim. Itu simbol bagi Imam Hakim. Daripada riwayat, siapa riwayatkan? Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan hadis ni ialah dikatakan sahih. Kalau Imam Tirmizi kata hadis ni hasan, tapi Imam Nawawi kata hadis ni juga sahih. Okey, baik. Okey. Ini di antara sunnah bila satu orang pakai pakaian. Di antara sunat bila satu orang pakai pakaian ialah baca doa pakai baju. Dalam hadis ni sebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda pakai baju baru, maka baginda baca doa ini. Tapi ada setengah riwayat lain, macam yang disebutkan oleh Imam Zainuddin Iraqi rahmatullah alaih, doa ini bukan hanya untuk baju baru, bahkan kalau orang pakai baju baru ke baju lama ke, maka disunatkan juga, makna boleh juga dia membaca doa ini. Apa doa dia? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ini doa lah. Maksud doa pakai baju. Bila pakai baju, maka baginda sallallahu alaihi wasallam baca doa ni. Cuma dekat awal hadis tu kita baca tadi, baginda bila dapat baju baru, baginda akan sebutkan nama dia. Sama ada qamis atau imamah ataupun rida. Apa makna sebutnya? Contoh macam Nabi dapat baju kan, Nabi pegang baju tu, macam Nabi kata, ni Allah Ta'ala bagi pada aku baju ni, qamis. Ataupun Allah bagi pada aku serban ni, Allah bagi pada aku rida ni. Ini contohlah. Mana Nabi sebut, ni rida ni Allah bagi pada aku, rezeki pada aku. Ataupun ni baju ni, serban ni Allah bagi rezeki pada aku. Lepas tu baginda baca doa. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairi wa khairi ma suni'ala wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'ala. Itu doa itu dibaca oleh Nabi SAW bila pakai baju. Okay, dalam hadis ni memanglah sebutkan baginda istajadda thauban tu maknanya bila baginda dapat baju baru. Tapi ada setengah riwayat lain bagi tahu bahawa doa ini bukan hanya untuk baju baru, bahkan kalau baju tu tak baru pun juga boleh juga disunatkan untuk membaca doa ini. Ini di antara doa pakai baju lah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dia sama juga macam doa tidur. Kita itu pun dah baca kan, Nabi SAW bila baginda nak tidur, baginda pernah baca beberapa doa. Yang mungkin yang kita hafal biasanya doa Allahumma bismika amutu ahya. Tapi ada lagi doa-doa lain Nabi pernah baca kalau kita baca dalam hadis. Macam itu kita baca kan, yang minggu lepas tak ada. Sebelum tu 2 minggu lepas kita baca antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa dia? Bismillahi wada'tu jambi. Riwayat yang dulu kita baca kan, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca sebanyak berapa kali? 7 kali. 3 kali. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tidur, Nabi letakkan tangan bawah pipi belah kanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa tu, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Nabi baca 3 kali. Jadi kalau kita baca dalam hadis, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan dapati doa tidur banyak. Jadi Nabi SAW bukan hanya baca satu doa, kadang-kadang Nabi pernah baca beberapa doa. Jadi kalau kita dapat hafal satu doa, amal, baik. Tapi kalau dapat hafal semua doa, mungkin ada setengah kadang kita baca doa ni.
Pada keadaan lain kita boleh baca doa lain. Ini antara salah satu doa pakai pakaian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma suni'ala. Antara doa lain Nabi pernah baca, alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu antara doa pakai baju yang lain Nabi pernah baca. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa pakai baju. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan kata, Allah panjang, macam mana saya nak hafal? Saya menghafal pun susah. Okay, kalaulah paling kurang nak baca apa? Satu, mungkin kita juga boleh baca terjemahan. Dalam doa boleh baca terjemah. Satu. Macam tadi kan, Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, bagi kau segala pujian. Kau telah bagi pada aku pakaian ini. Jadi aku minta pada kau kebaikan pakaian ini dan kebaikan untuk kebaikan daripada apa yang pakaian ini dibuat. Dan aku berlindung pada kau keburukan pakaian ini dan keburukan yang pakaian ini dibuat untuk dia. Kita boleh doa bahasa Arab. Tapi paling kurang, alal aqal paling kurang, kalaulah kita tak ingat doa-doa, kita paling kurang, yang penting sebenarnya sebut nama Allah. Secara umum, kalau dapat nikmat atau nikmat tu dah berlalu, maka kita sebut nikmat dia Alhamdulillah. Tapi kalau nak buat benda tu baru, maka Bismillah. Ini secara umum lah. Jadi kadang-kadang kalau kita baru nak buat benda tu, Bismillah. Kalau lepas, Alhamdulillah. Macam makan kan? Paling kurang kalau kata satu orang tak dapat baca doa makan, paling kurang nak makan baca Bismillah. Atau nak minum baca Bismillah. Lepas minum, dia mungkin tak ingat doa makan. Doa makan tak apa ingat. Alhamdulillahilladzi atamana tu kan, tak ingat. Paling kurang baca Alhamdulillah. Maka kalau kita tengok daripada bacaan doa pakai pakaian ni, Nabi SAW bila dapat pakaian, Nabi baca Alhamdulillah. Namanya Nabi puji Allah. Maka sebab itu kalau satu orang tu bila baca doa pakaian, paling kurang boleh baca Alhamdulillah. Kalau tak hafal, mana bila nak pakai pakaian, mana baca apa? Alhamdulillah. Itu paling kurang. Sebab ada doa yang panjang, Alhamdulillahillazi kasani hadza tauba razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Sini pun lebih kurang juga, Allahumma lakal hamdu. Jadi itu antara doa dia lah. Jadi ini antara salah satu doa yang ada dalam hadis. Dan ini doa bukan saja untuk baju baru, bahkan boleh juga untuk baju yang dah lama pakai pun baca. Okay, paling kurang bacalah Alhamdulillah ataupun Allahumma lakal hamdu. Itu paling kurang. Itu pakai pakaian ke atau doa makan minum tu? Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur tu makan minum kan? Yang itu pakai pakaian ke atau makan minum? Tak, maksudnya pertanyaan abang tu betul. Pertanyaan abang tu betul. Tapi itu setahu saya itu bukan pakai baju. Itu ialah makan minum. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Wala haula quwwata illa billah. Itu ialah pakai makan dan minum. Mana kita makan minum, jadi dibaca doa tu Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Itu juga antara doa lepas makan tu. Ada di riwayat sebutkan. Memang ada riwayat. Makan minum. Itu doa yang abang tanya tu, makan minum Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur wala haula wala quwwata illa billah. Okey, baik. Tadi kat mana kita? Okey, sini saya nak sentuh sikit apa yang ada dalam hadis ni. Kan Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairi wa khairi ma suni'alah. Aku minta pada engkau min khairi, kebaikan pakaian ini. Wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan daripada apa yang pakaian ini dibuat. Maksudnya orang yang buat pakaian tu, katalah dia berniat baik pada pakaian itu ketika dibuat, tutup aurat dan sebagainya, maka kita minta pada Allah supaya apa kebaikan yang ada pada pakaian tu Allah bagi kat kita. Allah Ta'ala bagi pada kita pakaian tersebut. Apa kebaikan yang ada pada pakaian tu. Satu, as'aluka min khairi, minta kebaikan pakaian tu. Wa khairi ma suni'alah tu maksudnya orang yang buat pakaian tu dengan tujuan yang baik. Kalau contoh kata dia niat untuk tujuan baik, kita minta pada Allah supaya bagi kebaikan tu pada kita.
Okey, sebenarnya sambung lagi wa a'udzubika min syarrih. Aku berlindung daripada kau keburukan pakaian. Wa syarri ma suni'ala, dan keburukan pakaian ini dibuat. Katalah waktu orang tu buat pakaian tu, jahit tu ke, dia ada niat tak baik pada pakaian tu. Niat benda tak baik pada pakaian tu. Maka kita niat supaya Allah lindungkan kita daripada keburukan pakaian tersebut. Di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, saya teringat dulu masa zaman saya belajar, Ustaz saya Maulana Ihsanul Haq di Pakistan, beliau selalu bagi tahu benda-benda ciptaan ni ialah benda-benda yang rekaan. Mungkin kita anggap dia tak ada apa-apa. Ialah kita contoh kata tu benda kan direka, kita pakai benda tu. Tapi Ustaz saya selalu bagi tahu benda-benda yang direka ni, ialah mana benda-benda yang direka cipta, sebenarnya niat mereka tu juga akan beri kesan kepada orang yang gunakan dia. Sebenarnya niat orang yang mereka cipta satu benda juga akan beri kesan kepada barang yang direka, barang yang direka cipta. Dulu saya tanya, Ustaz saya cakap ni mana dalil ni? Tuan-tuan faham apa saya nak bincang ni? Apa yang saya nak bincang ni mudah-mudahan faham. Dulu Ustaz saya selalu bagi tahu apa barang yang direka cipta. Contoh orang bukan Islam, dia buat banyak barang untuk kita. Barang yang dia buat ni, dibuat pada kita, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan niat dia tu kadang-kadang untuk buat benda tu kadang bagi kesan pada kita yang guna. Dia akan bagi kesan. Tapi kalau kita berfikir dalil di mana? Sebenarnya kalau kita tengok pada doa Nabi SAW, Nabi doa, bila Nabi dapat pakaian, Nabi doa apa? As'aluka min khairi wa khairi ma suni'alah, wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alah. Apa maksud dia? Seolah Nabi doa, ya Allah, kalau orang yang buat pakaian ni dia ada niat baik, itu bagi pada aku. Tapi kalau ada niat tak baik, jangan, itu aku minta lindung. Maknanya apa benda yang direka, kadang-kadang niat satu orang buat benda tu, mereka bila dia reka cipta benda tu, maka kerana kesan dia tu akan bagi kesan pada penggunanya tanpa kita sedari. Ini perkara yang kadang-kadang mungkin kita anggap biasa je, tapi sebenarnya kadang-kadang dia akan bagi kesan. Sebab itu bila dengan kita baca doa, Allah lindungi kita daripada keburukan benda tu. Kan? Allah lindungi kita daripada keburukan benda tersebut. Jadi sebab itu kadang-kadang, maaf saya sebut, kadang-kadang orang bukan Islam, mereka banyak buat benda untuk kita. Teknologi zaman sekarang. Sebenarnya saya nak sebut buat handphone, abang nak sebut dulu. Orang bukan Islam banyak buat benda untuk kita. Tetapi niat dia Allah yang tahu. Allah yang tahu niat dia. Tapi adakah bagi kesan bagi kita? Bagi kesan. Lagi-lagi kalau kita tak pernah baca doa. Kan orang bukan Islam ini buat macam-macam teknologi untuk kita, dan orang Islam pakai teknologi mereka. Tetapi kerana niat buruk mereka bila buat benda tu, sebenarnya bila kita sebagai pengguna, kita sebagai user, pengguna, kesan pada kita, pada rohani kita. Sebab itu kadang-kadang dengan teknologi yang ada ni, walaupun orang terlalu mengagungkan teknologi, kadang teknologi hebat, kita pun tak ada ketepikan. Tapi kadang-kadang niat si pembuat akan bagi kesan kepada kita yang pemakai, pengguna. Jadi cara nak elakkan tu, itulah baca doa. Kan, baca doa. Kadang-kadang orang kita mungkin pakai teknologi, tapi kadang kita tahu ke orang yang buat tu kadang memang nak hancurkan kita. Kan? Kalau memang benda tu jahat, confirm lah memang lagi nak confirm nak hancurkan kita. Tapi kadang-kadang ada benda kadang dibuat, kadang memang pembuat tu kadang memang niat untuk nak merosakkan kita. Kita pakai, seronok pakai. Tapi kadang niat dia tu bagi kesan. Sebab itulah di sini juga boleh sabitkan, makna kadang-kadang bila kita mengambil barang, menggunakan barang, ialah memberi barang yang Muslim lebih baik. Kan orang Islam buat, biasanya kadang mungkin niat dia baik berbanding orang bukan Islam. Sabit. Sebab kita tengok doa Nabi SAW, Nabi minta kalau benda tu baik, orang tu buat, minta baik. Tapi kalau ada buruk, minta lindung. Jadi hari ini kita dalam kehidupan kita, berapa banyak hari ini kita punya barang-barang yang kita pakai ialah yang buat dia non-Muslim. Kita tak tahu apa niat dia buat barang tu.
Kita sebagai pengguna seronok, oh mudahlah. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan selalu, apa kadang-kadang orang tu buat benda tu kadang bagi kesan pada kita. Sebab itu, jadi cara dia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah termasuk juga kadang-kadang kan, orang-orang yang takwa, mereka juga bila nak ambil barang, kadang ambil berat daripada mana mereka ambil barang. Kan ni masuk dalam bab pembeli. Kan makna kita kadang beli dari orang baik, orang soleh, maka akan bagi kesan kepada kita. Kalau itu tuan-tuan, kalau benda-benda macam baju yang kita tak ni, yang kita pakai, lagilah begitu besar makanan. Makanan lagilah besar. Sebab itu baru ulama dulu, maknanya cukup ambil berat bila bab makanan, hanya makan daripada makanan orang yang baik-baik. Kan, banyak makan daripada orang yang baik-baik. Kalau bukan orang baik, maka mereka mereka akan jaga-jaga daripada makanan orang yang tak baik. Lagi kalau orang ni orang yang tak jaga solat dan sebagainya. Okay, tapi zaman ni macam mana kita nak ni tuan-tuan, susah kan. Zaman ni boleh kata segala benda kita pakai teknologi. Yang buat mana? Korea, Jepun. Tu suka Korea tu. Kan? Barang semua Korea. Tu mungkin sebab tu kadang hati suka Korea. Sebab barang semua keliling Korea. Jepun, ada keagungan Jepun. Padahal dia basuh kencing pun tak reti. Kan? Kita suka. Sebab kadang-kadang kita banyak pakai barang dia, kadang-kadang niat dia tu menyebabkan dalam hati kita akan datang perkara tersebut. Macam-macam lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jangan kita ambil kadang ringan perkara ini. Hakikatnya kadang apa yang kita pakai bagi kesan bagi kita. Ini dulu zaman saya belajar, Maulana Ihsanul Haq rahmatullah alaih, astagfirullah, hidup lagi. Maulana Ihsanul Haq hafizahullah. Sekarang kan dah sakit. Beliau anak murid Maulana Zakaria. Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Dan juga pengarang kitab ni, Maulana Yusuf rahmatullah alaih juga antara ustaz dia. Maulana Ihsan ni anak murid Maulana Zakaria dan juga anak murid Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Jadi beliau selalu bagi tahu dalam ceramah beliau masa saya belajar, saya selalu dengar, beliau kata pembuat barang, apa yang dia buat akan bagi kesan pada jiwa kita, rohani kita. Maka itu sebab beliau kata, apa yang Nabi SAW ajarkan pada kita ialah sudah pasti kalau kita buat amal, dia akan bagi kesan yang baik pada jiwa kita. Tapi kalau orang kafir, orang bukan Islam, macam benda dia buat. Itu tadi abang tanya saya handphone kan. Kita tak tahulah handphone ni, walau kadang macam mana kita jaga pun, tapi kadang-kadang susah, kita terbabas kadang-kadang nak jaga dia betul-betul. Sebab kita tak tahu kadang orang bukan Islam yang buat handphone ni apa niat dia. Kita pakai, walaupun kita duk kata pakai untuk tujuan baik, tapi kadang-kadang banyak dalam pemakaian, mungkin dalam 1 juta orang pakai, mungkin 10 orang yang dapat guna dengan cara baik, tapi yang lainnya guna dengan cara yang salah. Kerana itu Nabi SAW banyak ajar kepada kita doa. Bila dapat benda, doa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, doa ini minta kebaikan benda tu dan minta lindung. Doa yang dekat-dekat macam ni juga Nabi SAW ada baca bila dapat kenderaan. Dalam hadis ada bagi tahu Nabi SAW, Nabi SAW bila baginda dapat kenderaan, atau bila baginda bila Nabi bagi tahu kalau kata kamu dapat tunggangan, ataupun bila kamu dapat isteri, maka peganglah dekat, kalau unta yang Nabi ajar tu unta, peganglah dekat dia punya dekat dia punya unta tu bonggolnya, ataupun peganglah kepala isteri tu, kemudian bacalah doa ini. Kan? Bacalah doa ini. Nabi SAW ajarkan supaya baca doa ini. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ajab, nanti dia jap. Sekejap. Doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alai wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jubilat alai. Tu doa dia. Tapi terjemahan doa tu lebih kurang, terjemahan dia sama macam doa ni.
Ya Allah, aku minta kebaikan benda ni, kebaikannya, dan kebaikan yang dia diciptakan untuk dia. Dan aku minta lindung dari keburukannya dan keburukan yang dia dicipta untuknya. Kalau dia beli tu, kalau dia dapat tu unta, Nabi ajar pegang dekat belakang bonggol unta tu, baca doa ni. Kalau dia kahwin dengan perempuan, Nabi kata pegang kepala dia, maka baca doa ni. Sebelum dia bersama dengan perempuan tu, dengan isteri dia lah. Mana mula-mula kahwin. Kan? Masa mula-mula kahwin. Mana baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma jubilat alai wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jubilat alai. Jadi dalam doa tu juga mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita supaya dapat kebaikan daripada makhluk-makhluk tu. Kan? Daripada makhluk-makhluk tersebut. Maka orang pun tanya, kalau beli kereta baru, nak letak kat mana pegang? Kalau unta pegang dekat dia punya bonggol, Nabi ajar. Kalau perempuan, isteri pegang kat kepala dia. Itu maknanya dia bukan buat depan orang. Itu maknanya bila dia masuk dalam bilik nak mula bersama dengan isteri itu atau nak sentuh isteri itu, maknanya dia pegang kepala isteri dan baca doa tersebut. Jadi kalau kata kereta baru, nak pegang kat mana? Steering. Hari tu saya ceramah pasal ni kat Johor. Orang tu kata pegang tempat minyak tu. Kalau nak kiaskan zaman sekarang, kalau orang beli kereta baru, sunatlah baca doa ni. Dia kiaskan kepada zaman dulu orang naik unta, sekarang tak naik unta, maka naik kereta. Dia nak pegang mana? Jadi boleh jadi tak betul orang tu kata, wallahualam. Satu pakcik tu, dia buat lawak-lawak kan dengan saya, duduk tepi saya. Dia tu, Ustaz, kalau kereta baru Ustaz pegang tempat minyak ke? Saya pun tak dapat jawab, tapi saya rasa boleh jadi apa dia kata tu betul. Kan? Boleh jadi apa yang dia katakan ni. Ni ada saudara kita ni kata pegang dekat bonet kereta. Ustaz, moga jangan meragam. Wallahualam. Tapi mungkin juga boleh pegang lah mana-mana bahagian ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pegang, kalau perempuan pegang kepala, kalau dekat unta pegang bonggol dia. Jadi kalau lelaki tu kata, kalau orang yang tu kata, dia kata pegang kat tempat minyak, boleh jadi kot. Sebab pegang bonggol, sebab kerana dalam bonggol tu itu sebagai air dia. Jadi kekuatan unta pada air dia tu. Dan kalau pegang kalau pegang apa tadi? Kalau kereta, kekuatan dia secara umum kat minyak lah. Jadi boleh jadi betul juga apa orang tu cakap. Wallahualam. Okey. Tapi ada dalam hadis, ni bukan gurau-gurau. Ini apa yang saya kata ni. Nabi SAW mana bila ada benda, Nabi ajar pada kita supaya kadang benda tu kadang ada keburukan pada dia. Tapi doa. Jadi sebab itu bila kalau kita dapat dapat barang baru ke, baju ke, kereta ke, beli bahkan termasuk juga isteri ke, maka disunatkan baca doa tersebut diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi nak beritahu besarnya peranan doa. Kan? Besarnya peranan doa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Okey. Baik. Sambung. Ni ada juga yang komen, mungkin kat pintu kereta kot, wallahualam. Nak pegang mana, kat kereta ke, ada juga kata steering. Tapi orang tu kata pegang kat minyak pun boleh jadi tak, wallahualam. Okey. Sambung Jadi tadi itibar daripada doa tadi tu, antara itibar daripada doa itu ialah satu barang yang dicipta, direka cipta, dia akan niat si pereka cipta itu akan memberi kesan kepada si penggunanya. Untuk mengelakkan daripada keburukan reka cipta itu, maka jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa bila kita baru, terutama bila kita baru dapat benda tu dan baru pakai benda tu. Contoh macam baju, kenderaan dan lain-lain, termasuk juga rumah. Mana bila kalau kita masuk rumah pun, kita baru beli, rumah baru masuk, kan, baru masuk dapat kunci, maka kita pun nak masuk rumah tersebut juga baca doa tersebut. Ya Allah, aku minta kebaikan rumah ini dan daripada kebaikan rumah ini dibina, dan minta lindung daripada keburukan rumah ini dan daripada keburukan rumah ini dibina. Okey, sambung. InsyaAllah kalau kita masuk, Allah pelihara benda tu. Kana sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thawban labisahu yaumal jum'ah. Rawahul Khatib Baghdadi an Anas radhiyallahu anhu. Tapi hadis ni dihukumkan dhaif oleh Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Okey. Daripada
adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dapat baju baru, idza stajadda thauban, bila baginda sallallahu alaihi wasallam dapat baju baru, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memakainya pada hari Jumaat. Ini riwayat Khatib Baghdadi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Maksudnya kerana dalam seminggu ni hari yang paling afdal ialah hari Jumaat. Maka Nabi SAW nakkan supaya baju tu betul-betul diberkati dan juga pemakai ni diberkati. Maka Nabi SAW pakai baju tu hari Jumaat. Mana baginda SAW mendapati baju baru, Nabi SAW akan memakainya pada hari Jumaat. Tapi di sini ada sedikit perbincangan. Orang yang sebenarnya kalau sunnah hari Jumaat ialah bukan semestinya pakai baju baru. Yang ditekankan pada hari Jumaat ialah pakai baju putih. Yang ditekankan pada hari Jumaat ialah pakai baju putih. Kalau baju baru tu putih, maka lagilah afdal. Contoh kata baju baru tu putih, lagilah afdal. Tetapi yang ditekankan ialah putih, bukan baru. Ini boleh jadi juga, mana dalam hadis ni Nabi SAW kadang dapat baju baru dan baju tu warna putih, maka Nabi SAW pakai. Sebab ada riwayat pun banyak sebutkan bahawa Nabi SAW bila hari Jumaat, baginda ada pakai baju putih. Dan baginda juga menggalakkan supaya pakai baju putih. Kan? Ilbasu min thiyabikumul bayad. Kan? Dan Nabi beritahu juga kafankan mayat dengan kain putih. Maknanya sunat lah. Sunat. Jadi pada hari Jumaat begitu ditekankan bagi lelaki supaya pakai baju putih. Katalah dia ada banyak baju. Satu baju baru tapi bukan putih. Satu lagi baju lama tapi putih. Mana tetap dia afdal pakai baju lama. Walaupun baju tu lama tapi putih. Berbanding pakai baju baru yang bukan putih. Tapi kalau hari raya, kalau Jumaat disunatkan pakai baju putih. Tapi kalau hari raya disunatkan pakai baju baru. Raya disunatkan pakai baju baru. Walaupun bukan putih. Tapi kalau hari Jumaat disunatkan pakai baju putih. Sebab apa? Sebab kerana raya ialah dia hari kegembiraan. Menzahirkan kegembiraan. Maka kalau warna-warni tak ada masalah. Kan? Warna-warni kan? Jadi maknanya hari raya disunatkan pakai baju baru, tetapi hari Jumaat disunatkan pakai baju putih. Okey, sambung. Kana sallallahu alaihi wasallam idza istaratha al-khabar tamathala bi baiti tarafah wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Itu cara baca dia. Maksudnya wa ya'ti, syair tu berbunyi wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Hamim tu mana rawahu Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha dhaif. Imam Suyuti kata hadis ni dhaif. Baik. Ya rahmukillah. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda istarathal khabar ni, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam macam mana nak kata istaratha, baginda menanti suatu berita tu agak lambat. Makna bila baginda menganggap satu berita tu agak lambat. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menanti suatu berita yang dianggap lambat, maka baginda tamathala bi baiti tarafah. Maka baginda pun melantunkan bi baiti tarafah, syair. Baginda melantunkan potongan bait. Bait tu mana potongan bait syair tarafah. Tarafah ni nama orang. Baginda melantunkan bait syair tarafah. Apa syair ini bunyi? Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Apa terjemah dia? Dan membawa kepada engkau, wa ya'tika, dan membawa kepada engkau, bil akhbar, berita-berita, man lam tuzawwidi, orang ataupun makhluk yang kau tidak beri bekalan kepada dia.
dan membawa kepadamu berita-berita makhluk yang tidak kau beri bekalan kepadanya. Malaikat lah maksud dia. Okey. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni riwayat Ahmad daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Nabi SAW, adakah Nabi SAW selalu bersyair? Kalau kita kata qasidah syair. Dalam hadis ada bagi tahu Nabi SAW tidak suka bersyair. Tapi jangan salah faham. Maknanya Nabi SAW jarang bersyair. Nabi pernah bersyair beberapa kali saja. Tapi itu pun bukan syair Nabi sendiri. Tetapi Nabi SAW melantunkan syair orang lain. Antara yang Nabi SAW pernah lantunkan syair ni, syair Tarafah ni. Tarafah ni. Dan pernah juga Nabi SAW melantunkan syair yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Tapi secara umum Nabi SAW tidak bersyair. Nabi punya hadis bukan syair. Tapi kadang-kadang Nabi SAW ada pernah lantunkan ni syair Tarafah ni. Nabi juga pernah lantunkan syair Abdullah bin Rawahah. Nabi SAW juga pernah lantunkan syair Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah kan. Asdaqu kalimatin qalaha syair ala kullu syai'in ma qala Allah batilu. Syair dia yang penuh wa kullu na'imin la mahalata zailu. Itu syairnya. Jadi Nabi SAW tak pernah, baginda tidak bersyair sendiri, tapi baginda ada pernah melantunkan syair orang lain, tetapi jarang-jarang. Tapi Nabi SAW ada penyair bagi pihak Rasulullah SAW. Siapa dia? Yang paling banyak Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, dan kadang-kadang juga Sayyidina Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Ini apa dia? Ini apa dia syair ni? Berbunyi. Apa cerita ni? Dia macam contohnya, kadang-kadang Nabi SAW baginda tunggu wahyu daripada Jibril. Tapi wahyu tak datang-datang. Kadang-kadang baginda SAW nak dapatkan satu perkhabaran. Tapi Jibril AS datang agak lambat. Yelah, lambat tu mesti kan perintah Allah kan. Nabi tunggu-tunggu tak datang-datang. Jadi bila Nabi SAW tunggu-tunggu, Nabi macam tengah, Nabi SAW ni, bila baginda tunggu Jibril datang, dia lebih kurang nak mudah faham. Zaman kita ni, seni saya dah bagi mudah faham je. Macam sekarang ni, kekasih tunggu kekasih. Kan? Kalau orang bercinta tahulah. Kekasih tunggu kekasih. Jadi dia tunggu tu dengan penuh asyik. Bila nak datang? Kan dah pukul 11 malam dah ni. Kan? Rupanya kekasih dia Masya Allah soleh. Sebelum dating datang azin dulu. Manalah tahu kan. Jadi dia tunggu, dia tu 10.30. Terjadi kau 10.30 pun tak datang. Tengok dia tu Ustaz Abdullah tarik lah sampai 10.45. Jadi lambatlah datangnya. Jadi tu apa nak bagi mudah faham ialah Nabi punya penantian macam kekasih tunggu kekasih. Jadi dia tunggu tu pun apa? Kalau kekasih tunggu kekasih ni asyik tu tunggu. Tunggu tu seronok sambil bayang tunggu bila datang, kan nak sembang apa. Macam tu lah nak bagi mudah faham. Macam orang tengah bercinta, dia tunggu kekasih datang tu dengan penuh keasyikan. Jadi Nabi SAW itu nak bagi mudah faham macam mana keadaan Nabi SAW. Jadi Nabi ni bila Nabi jumpa Jibril gembira. Macam seolah bila Nabi SAW jumpa Jibril segar. Tapi lepas dah lama Jibril tak datang, Nabi akan macam rindu bila lah Jibril nak datang lagi. Jumpa aku. Sebab kenapa? Bila Jibril datang, Jibril bawa khabar daripada Allah. Itu bagi Nabi SAW seolah satu, kita kata satu roh bagi Nabi, satu kegembiraan dan kesegaran bagi Nabi SAW. Kan macam kita lah kan. Contohnya kan orang bercinta dah. Dengar cerita dia kekasih dia, gembira dia. Kan? Tu. Tapi tu time tunggu sebelum kahwin. Lepas kahwin, dia lain dah. Dia tunggu tu bukan asyik, tunggu sampai maki. Bila ni kan lambek ni apa, bila nak datang ni kan. Dah lama dah kan, dia tak datang. Itu sebelum kahwin dia asyik. Lepas kahwin dia lain. Lepas kahwin dia keluar makian. Kan bila nak datang ni kan, lambek kata tadi setengah jam, dah sejam. Ni jenis suami tak faham kalau perempuan membeli. Perempuan mana boleh membeli sekejap. Dia mesti lama. Okay, khair. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi Nabi SAW bila baginda tunggu Jibril datang, Nabi tunggu dengan begitu asyik. Tapi bila lah nak sampai Jibril datang. Tu bila Nabi tunggu sampai Nabi SAW, kadang-kadang baginda macam secara spontan baginda melantunkan syair yang pernah dibaca oleh Tarafah. Tarafah ni nama penuh dia Tarafah bin Abad. Tarafah bin Abad. Siapa Tarafah ni? Tarafah ni zaman jahiliah dulu. Dia ni antara penyair terkenal, tapi dia ni mati muda. Dia mati dalam umur 30-an dah mati kena bunuh lah. Dia ni antara penyair zaman sebelum Nabi datang. Sebelum Nabi SAW lahir lagi, dia dah hidup. Nama dia apa ni? Tarafah bin Abad. Ketika Nabi masih kecil, masa Nabi kecil, dia meninggal, dia dah mati kena bunuh. Tapi dia pernah baca syair dia ni tersebar. Jadi syair dia ni bahasa begitu tinggi. Kita yang orang Melayu tak tahulah, tapi orang Arab zaman dulu bila dengar syair dia ni, mereka mengagungkan syair dia. Dan syair dia ni syair dia ni meniti di bibir orang Arab zaman itulah. Apa syair dia? Kalau penuh syair dia, satu badilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Itu syair penuh dia. Satu badilakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Itu syair penuh dia. Apa syair penuh dia bunyi? Dia kata peristiwa-peristiwa dalam hari, dia akan menunjukkan kepada engkau perkara yang dulu kau tak pernah tahu. Maksudnya bila kau hidup kat dunia, bila hari berlalu, maka perkara yang dulu kita tak tahu akan dia tahu. Tu dia kata hari-hari yang berlalu akan menzahirkan kepada engkau perkara yang dulu kau tak tahu, perkara yang dulu kau jahil. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Dan berita-berita akan dibawa kepada engkau oleh orang yang kau tak bagi, senang cerita mana tak bagi upah pada dia. Siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan tu boleh jadi maksudnya Allah. Maknanya berita tu Allah yang bagi tahu pada kau. Mana Tuhan lah, Tuhan. Oleh kerana dalam syair ni mengandungi nilai-nilai atau mengandungi elemen yang berunsur ketuhanan. Kerana tu Nabi SAW ada mendendangkan syair ni. Faham ke? Tuan-tuan faham apa yang saya maksudkan ni? Maksud dia, syair dia kan macam cerita Allah. Kan syair dia kata bahawa dulu banyak benda kau tak tahu, tapi bila lalu hari demi hari kau akan tahu. Dan siapa berita tu siapa yang bawa pada kau? Berita tu yang akan bawa pada kau ialah malam tuzawwid. Malam tuzawwid ni maksudnya man di situ orang zat yang tak kau bagi bekal pada dia. Maksud dia apa dia? Allah lah. Maknanya Allah akan tunjukkan kepada kau banyak berita-berita, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang dulu kau tak tahu. Kan? Tu Nabi SAW tunggu Jibril tak datang, Nabi pun baca wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Nanti Allah akan bagi tahu khabar-khabar yang mana dulu aku tak tahu. Ni nak bagi tahu maknanya Nabi SAW juga pernah melanturkan syair, tetapi Nabi SAW bukan lanturkan syair bagi dia sendiri, tetapi bagi dia lanturkan syair orang lain. Jadi sahabat yang Nabi pernah lanturkan syair dia, Sayyidina Abdullah bin Rawah, ni sahabat. Nabi juga pernah lanturkan syair Labid bin Rabi'ah. Dia ni tak sahabat, tapi dia ni syair dia banyak juga nilai yang baik. Itu dah dua. Labid bin Rabi'ah. Nabi juga pernah melantunkan syair Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt ni ada dalam Syama'il Tirmidzi. Nabi SAW juga pernah melantunkan syair ni Tarafah bin Abad. Satu utama tadi syair Abdullah bin Rawahah. Ini masuk Islam, sahabat Nabi. Labid bin Rabi'ah ni jahiliah, penyair jahiliah. Tarafah bin Abad yang kita baca ni pun penyair jahiliah. Dan seorang lagi Umayyah bin Abi Salt, ni pun penyair jahiliah. Syair-syair mereka ni ada unsur-unsur yang ketuhanan lah yang baik. Nabi SAW ada melanturkan syair mereka. Umayyah bin Abi Salt tu tak masuk Islam, tapi Nabi pernah bagi tahu hampir-hampir syair dia masuk Islam. Maknanya si penyair dia tak masuk Islam, tapi Nabi kata syair dia ni hampir-hampir masuk Islam. Apa nak bagi tahunya, syair dia begitu baik seolah-olah syair dia ni seolah macam dah Islam dah.
Tapi sayangnya seolah Nabi bagi tahu, sayangnya si tuannya tak masuk Islam. Macam sama-sama kat Labid bin Rabi'ah tu. Syair dia baik tapi dia tak masuk Islam. Jadi macam Umayyah bin Abi Salt tu Nabi kata hampir-hampir syair di Islam. Tapi sayangnya si tuan dia tak masuk Islam. Tuan syair tu. Tapi Nabi SAW suruh satu orang sahabat puji Nabi, baca syair. Bahkan Nabi SAW sediakan untuk di mimbar. Nabi kata naik mimbar dan baca syair. Puji aku. Dan malaikat Jibril akan bantu kau dalam melantunkan syair. Qasidah. Maka siapa tu? Sahabat tu Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kan? Itu yang diorang baca dalam qasidah kan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Itu syair pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hassan bin Thabit ni juga orang sahabat Nabi Ansari, duduk di Madinah dan hidup lama. 60 tahun sebelum jahiliah hidup, dan sudah lepas dari Nabi dia hidup 60 tahun lagi. Jadi 60 tahun tak Islam, 60 tahun Islam. Dan dia meninggal usia 120 tahun. Sayyidina apa nama? Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Okey, sambung. Allahu akbar. Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Okey. Kana sallallahu alaihi wasallam iza istasqa qala Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Rawahu Abu Daud an Ibni Amrin. Ha tu mana Hasan. Hadis ni ada Hasan. Okey, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda minta hujan. Istasqa tu maknanya minta istisqa. Istisqa maknanya minta hujan. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam minta turun hujan, baginda baca doa ni. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit. Apa dia? Wahai Allah, iski ibadah. Siramilah. Iski ni maknanya siramilah atau turunkanlah hujan. Siramilah hamba-hambamu. Wa bahaimaka dan binatang-binatangmu. Wa anshur rahmataka dan sebarkanlah rahmatmu. Wa ahyi baladakal mayyit dan hidupkanlah baladaka. Baladaka tu maknanya kawasan atau negeri. Balad ni boleh kawasan, negeri pun boleh. Dan hidupkanlah kawasanmu al-mayyit yang mati. Maknanya hidupkanlah kawasan di bumimu yang mati. Itu maksud dia. Okey, saya ulang semula. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda minta istisqa, minta hujan, baginda baca doa ini. Ya Allah, iski ibadaka. Siramilah atau turunkanlah hujan. Siramilah hamba-hambamu. Wa bahaimaka dan binatang-binatangmu. Dan wansyur rahmataka dan sebarkanlah rahmatmu. Dan hidupkanlah kawasanmu atau bumimu atau negerimu yang mati. Maksudnya mana kawasan yang mati, ya Allah hidupkanlah dengan tumbuhkan tumbuhan. Hadis ni riwayat Sayyidina Imam Abu Daud rahmatullah alaih daripada Ibnu Amr. Ibnu Amr maksudnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Okey. Terus hadis seterusnya. Hadis ni kalau ikut pengarang kitab ni kata hadis hasan. Hadis hasan. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa hadis ni ialah hadis dhaif. Hadis dhaif. Okey, khair. Sambung lagi. Hadis last. Kana sallallahu alaihi wasallam idza istasqa qala, kana sallallahu alaihi wasallam idza istasqa qala, Allahumma anzil fi ardina barakataha wa zinataha wa sakanaha warzuqna wa anta khairur raziqin. Rawahu Abu Awanah. Wa Taba tu rawahu Abu Awanah wa At-Tabrani. Rawahu Abu Awanah wa Tabrani an Samurah radhiyallahu anhu. Okey, baik. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sama gak baginda minta hujan, baginda baca doa ini. Tengok kadang doa Nabi berbeza-beza. Baginda sallallahu alaihi wasallam baca doa ini, apa dia? Allahumma, wahai Allah, anzil turunkanlah
fi ardina, di bumi kami ini. Ya Allah, turunkanlah di bumi kami ini barakataha, keberkatannya. Barakata, keberkatan. Ha tu nya. Nya tu kembali kat bumi. Nya tu maksudnya ialah bumi. Turunkanlah di bumi kami ini keberkatannya, wazinata, dan perhiasannya, wasakanaha. Wasakanaha sini maksudnya kita boleh kata ketenangannya. Ataupun bolehlah kita kata ketenangannya, ataupun kita kata tempat tinggal. Warzuqna, dan berilah rezeki pada kami. Wa anta khairur raziqin, kaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya ulang sebelum terjemah dia. Adalah baginda sallallahu alaihi wasallam, bila baginda minta hujan, baginda baca doa ini. Ya Allah, turunkanlah di bumi kami ini keberkatannya dan perhiasannya dan tempat tinggalnya, atau boleh juga kita kata ketenangannya. Dan berilah rezeki kepada kami, kaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadis ini riwayat Abu Awana dan juga Tabrani daripada riwayat Sayyidina Samurah radhiyallahu anhu. Samurah mana? Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis ni kalau menurut Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih, beliau kata hadis ni sanadnya dhaif. Sanad hadis ni dhaif. Okey, baik. Tapi tak apalah, maknanya antara doa boleh diamalkan. Okey, apa makna dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Okay, pertama Nabi doa supaya Allah turunkan keberkatan di muka bumi. Maksud daripada bumi ni Allah turunkan perkara yang boleh bagi berkat kat bumi. Mungkin hujan maksud dia. Atau keberkatan buah-buahan ke. Kan? Turunkan di muka bumi ni keberkatannya. Makna turunkan, mungkin dia daripada langit, turunkan hujan, yang mana daripada hujan tu keluar keberkatan bumi. Buah-buahan. Kemudian wazinata, dan perhiasannya. Perhiasan muka bumi sini maksud apa? Tanam-tanaman. Seolah macam tanam-tanaman yang menghijau kat muka bumi, pokok-pokok, ini ialah merupakan perhiasan muka bumi. Kemudian wasakana. Sakan ni boleh terjemah dengan satu tempat tinggal. Apa maksud dia? Iaitu bila satu kawasan bumi itu subur, ada pokok-pokok, ada tanam-tanaman, ada perhiasan, maka orang akan tinggal kat situ. Jadi sini maksudnya nak doa supaya dengan suburnya bumi orang dapat tinggal. Atau boleh juga makna sakan di sini hati tenang. Apa tadi? Satu saya terjemah ketenangan kan? Ketenangan. Sebab bila dah bumi tak kemarau, turun keberkatan, adanya tanam-tanaman, maka hati pun tenang. Jadi di sini boleh terjemah dua, sama ada turunkan sebab kepada ketenangan, atau turunkan perkara yang boleh menjadikan manusia tinggal di sini, di muka bumi. Dan kaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, cukup. Wallahualam. Jadi hadis ni ialah maknanya, hadis ni maknanya bagi tahu antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam solat istisqa. Tapi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi doa untuk istisqa ni, kadang Nabi buat solat. Tapi pernah juga Nabi tak buat solat. Nabi ada doa je. Jadi istisqa ni kadang Nabi doa je. Tapi satu lagi yang sempurna dia buat solat istisqa. Nah, solat istisqa ni adalah kaifiat dia. Dia ada khutbah apa semua. Tapi kadang pernah Nabi minta istisqa, doa je. Tapi yang sempurna ni ada solat dan lain-lain amalan. Lepas tu barulah doa. Dalam khutbah juga ada doa. Baik, wallahualam. Cukuplah Okay, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.